Assalamualaikum semua orang. Akak harap semua orang sihat hari ini. InsyaAllah akak pun sihat juga. So, insyaAllah hari ini akak nak share dengan semua orang apa yang akak tadabbur beberapa hari lepas daripada surah An-Nisa ayat ke-42. So, tanpa membuang masa akak bacakan maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang menderhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan di dalam tanah dan mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian pun daripada Allah. Dan dekat bawah ni ada cakap, dekat part yang mereka diratakan ke dalam tanah adalah bermaksud mereka dikuburkan ataupun mereka hancur menjadi tanah. Okey. So, benda yang menarik perhatian akak untuk tadabbur ayat ni adalah dengan adanya perkataan diratakan ke dalam tanahan. So, akak tertanya-tanya, oh, mesti ada sebab kenapa Allah guna perkataan rata tu kat sini kan? Kenapa Allah tak guna je diorang ni berharap diorang dikuburkan ataupun diorang mati ataupun diorang apa-apalah yang lebih obvious kan? Tapi kat sini Allah guna perkataan rata. So, akak terfikirlah, bayangkan sesuatu yang diratakan ke dalam tanah ataupun dalam bahasa lain bagi rata adalah sebati kan. Kita sebatikan kan, kalau biasa kita nak buat kek ke apa kan, kita akan mix tepung, butter dengan gula kan. Mixkan diorang tu, campur sampai diorang sebati dan kita tak akan dapat merasa sebutir gula pun lagi kat dalam adunan tu, betul tak? So, sama jugalah dengan perkataan rata. Bila mana diorang berharap diorang diratakan ke dalam tanah ataupun hancur menjadi tanah dan bercampur-campur, means kita dah tak boleh beza mana satu tanah, mana satu daging dia tadi yang hancur-hancur tu. So, bila mana macam tu, macam gula tadi, kita tak boleh nak sentuh pun rasa, oh, ada lagi tak gula? Tak ada kan? So, sama jugalah dengan mereka ni, yang kafir, yang derhaka pada Rasul ni, diorang mengharapkan diorang punya kehadiran tu tak di-recognize oleh sesiapa-siapa kan? Ataupun tak boleh dicari-cari pun tak jumpa. Sebab apa? Sebab dah rata, dah sebati kan diorang dalam tanah tu. Nak kata betapa besarnya ketakutan ataupun penyesalan dalam diri diorang ni menyebabkan diorang tak nak langsung Allah nampak diorang kan kat situ kan. Sebab diorang tahu diorang telah melakukan kesalahan dulu dekat dunia. Sebab dekat akhirat nanti, sederhaka mana pun orang tu dekat Allah dan Rasul di dunia ni, dekat akhirat nanti dia akan nampak dan sedar bahawa apa yang dia buat selama ni adalah salah. So, sebenarnya konsep dia sama je macam kalau kita bergaduh dengan seseorang ataupun kita marah ataupun kita merajuk dengan seseorang kan, and then kita dua pun dijemput lah pergi rumah kawan ke, party ke, ataupun macam movie night ke gitulah kan. So, kita akan menjadi orang yang kita sembunyi-sembunyi, tak naklah dia nampak aku kan. Kalau boleh kita nak duduk belakang-belakang ataupun duduk depan-depan supaya kita tak nampak dia, duduk belakang-belakang supaya dia tak nampak kita kan. Kalau boleh tak nak lah nampak kan. Tapi kalau nampak pun, kalau boleh, ya Allah janganlah bagi aku bertepung mata dengan dia sebab aku dah buat salah dengan dia ataupun aku merajuk dengan dia kan. Nak kata kita salah, so kita kalau boleh tak nak langsung dia nampak kita kan. Tapi tu dekat manusia, sebab kita tahu kalau kita buat salah dengan manusia, dia pun tak boleh lah nak harm kita sangat. Sebab dalam mungkin marah-marah sikit boleh lah kan, tapi tak adalah sampai to the extent yang menyebabkan kita mati ke apa. Tak boleh lah kan. Unless kalau kat dunia orang putih boleh jadi je bunuh sebab kesalahan yang kecil. Tapi kalau kita buat salah dengan Allah ni, kita tahu, lagi-lagi kat akhirat nantilah. Kalau kat dunia ni kita macam ego lagi kan. Ego, ya aku tahu Allah tu berkuasa, tapi kita macam tak yakin yang Allah boleh bagi apa balasan yang terlalu obvious kan. Padahal benda tu boleh jadi je kan. Tapi dekat akhirat nanti, setinggi mana pun ego kita kat dunia ni tadi, kita takkan boleh deny dah kan. Kita takkan boleh deny langsung yang Allah boleh bagi hukuman kat kita ataupun bagi azab kat kita. So, diorang pun berharap, tolonglah jangan bagi, aku harap sangat Allah tak recognize aku pun dalam lautan manusia yang ramai-ramai ni. Tolonglah Allah jangan recognize aku. Tapi tak mungkinlah perkara tu berlaku kan. Even dalam Quran sendiri cakap, sekecil zarah pun kezaliman, kejahatan, keburukan yang kau buat, memang Allah akan tengok benda tu, memang Allah akan kira benda tu, kata, dan akan dibalas setimpal dengannya. So, berbalik kepada diri kita sendiri, akak percaya yang insya-Allah kita semua masih dalam keadaan Islam dan masih dalam keadaan beriman. Alhamdulillah atas nikmat terbesar yang Allah bagi tu kan. Sebab
tanpa benda tu, mungkin akak tak pegang Quran hari ni dan mungkin akak gagal untuk berfikir apa pengajaran yang Allah nak bagi daripada ayat-ayat yang diturunkan. So insyaAllah akak percaya je kita semua masih Islam dan insyaAllah beriman, dan mungkin kita bukan dalam golongan yang kafir tu, tapi macam akak cakap beberapa hari lepas, malam ke apa, kita adalah manusia yang memang tak lepas lah daripada melakukan dosa kan. So even kita tak kafir pun, still ada dosa yang kita lakukan, yang mana kalau macam mana kalau manusia ni dia buat dosa, kalau boleh dia tak nak manusia lain nampak kan, tapi dia tak apa nama, dia tak hairan pun, ataupun dia tak rasa takut pun yang Allah maha melihat kan. Allah tu nampak je, even kau buat benda tu dalam selimut, dalam gelap malam, dalam rumah ataupun kat mana-mana lah kan, orang tak nampak, tapi dia tak takut pun, tak apa Allah nampak kan, dia tak rasa apa-apa pun benda tu. Padahal kalau manusia tahu, paling-paling pun dia akan marah kita ke, tegur kita ke, ataupun kalau macam parents mungkinlah boleh pukul ke sebab dia orang punya kuasa kan. Tapi sebab kita tak nampak yang Allah tu boleh bagi ataupun boleh balas kita dengan azab yang lebih lagi daripada manusia bagi, kita jadi macam rasa macam lalat, rasa macam okay, tak apalah, Allah nampak aku, tak apa. Dan benda tu lah nanti yang menyebabkan kita ke akhirat nanti boleh menjadi orang yang sama seperti disebutkan dalam ayat ni kan. Banyak-banyak dosa kita buat sampai kita rasa, ya Allah, jangan nampak aku, jangan tengok aku kan, sebab aku banyak sangat dosa. So takutlah sangat kalau ke akhirat nanti kita menjadi orang yang takut sangat Allah nak nampak kita. Sedangkan sebaiknya seorang Muslim tu sangat berbahagia kalau dekat akhirat nanti di hari perhitungan, ya Allah, aku tak sabar ni nak masuk syurga, aku tak sabar menunggu apa perhitungan, aku tak sabar nak jumpa kau ya Allah. Dan seronoklah kalau kita dekat akhirat nanti boleh menjadi golongan yang seronok ni aku nak jumpa Allah kan, instead of ya Allah janganlah nampak aku kan. Sedihlah benda tu. Dan last kali akak rasa ayat ni terkait lah dengan ayat dalam surah An-Nisa, surah yang sama, dalam ayat 108. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka dapat bersembunyi daripada manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi daripada Allah. Macam berkaitkan, walaupun dia diratakan ke dalam tanah, kau nak sembunyi pada Allah memang tak mungkin lah. Kalau kau nak sembunyi dari manusia, boleh lah, sebab manusia boleh lah kan. Manusia tak boleh tengok, kalau manusia daging bercampur dengan tanah, kita dah tak nampak kan. Kalau macam tadi, tepung campur dengan gula, campur dengan butter, dah campur-campur, kita dah tak nampak lah mana satu gula, tapi kita dapat rasa lah kan, satu gula, mana satu tepung. Tapi Allah kan, tak ada yang tersembunyi daripada pengetahuan dan penglihatan Allah. Semuanya dalam jagaan dia, ataupun semua dalam rahsia Allah. Allah nampak begitu. Mungkin sembunyi kat manusia boleh, tapi kat Allah tak mungkin lah kan. So akak berharap sangat yang kita semua tak menjadilah golongan yang disebut dalam Al-Quran ni. Sangat sedih lah kan. Sebab kalau dah hari akhirat tu macam lagi one step closer je nak jumpa Allah kan. Tapi takut kalau menjadi orang yang one step closer tu, kita tahu dah, aku tak mungkin jumpa Allah ni, aku harap Allah tak nampak aku. Sedih lah. Okay, so lastly quotes yang akak yakin semua orang pernah dengar adalah, takwa itu adalah bila mana kita takut melakukan dosa even if kita sendirian, sebab kita yakin Allah ada melihat kita kan. Okay, so insyaAllah that's all my sharing for today. I hope it helps and benefit you guys, girls. Okay, and any thoughts? Susah lah nak sebut word tu. Okay, just share with me. Thank you so much. Bye. Assalamualaikum.